Okay, hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Baby Panda. Sorry lah, sebab Nia pun dah lama tak upload kan untuk channel Nia. Okay, kali ni Nia ada cerita baru. Okay, Nia ada cerita baru untuk korang yang Nia nak kongsikan daripada Facebook sendiri. Okay, sorry lah kalau backgroundnya agak pelik sikit. Okay, cerita ni mengisahkan Jabatan Pulau Pinang yang ada di Pulau Pinang sekarang ni. Jabatan pertama, Tiang ke-56. Okey, jabatan Tiang 56 ni, semua nelayan akan tahu tentang kisah cerita ni. Tapi cuma kita yang tak jadi nelayan ni, kita tak tahu kisah ni. Mungkin setengah tahu, setengah tak tahu tentang kisah kata Tiang 56 ni. Okay, ni actually ni 50-50 tentang percaya tentang benda-benda gaib ni. Orang kata yang sebelum-sebelum ni Nia ceritakan, yang tu memang yang tu pengalaman Nia sendiri, tapi ni pengalaman daripada orang-orang yang nelayan. Okay, so sorry lah kalau if korang akan nampak ekor kucing ke, bayang-bayang ekor kucing ke yang atas tu sebab dalam bilik Nia belah kucing. So sorry lah kalau korang nampak. Okay, so just abaikan dia je. Okay, so kita back ke kita punya cerita yang Jabatan Pulau Pinang yang ke yang pertama, Tiang ke-56 ni. Okay, cerita ni dibuat naik kan oleh kata laman web Penang Kini. Okay, yang Nia dapat daripada 5 Ogos baru-baru ni je. Okay, so kita straight ke cerita dia. Okay, misteri Tiang ke-56 Jabatan Pulau Pinang. Okay, kalangan kaki pancing di Pulau Pinang, khususnya permintaan kerapu dan siakap dan alu-alu. Okay, sebab ni memang kerap ikan siakap pun memang permintaan rakyat. Orang kata rakyat Pulau Pinang memang akan selalu masak apa semua, okay, untuk makan dan ataupun restoran. Okay, selalunya memang tidak boleh tolak kalau diajak memancing di bawah Jabatan Pulau Pinang. Namun seorang bekas kaki tangan sambilan sebuah universiti yang mencari rezeki dengan berniaga air tebu di pesisiran pantai Sigit yang terletak di bahagian pulau. Adalah dekat bahagian Sigit tu ada satu kedai abang ni yang berniaga air tebu. Okay, so memang air tebu ni memang semua orang suka lah. Okay, dengan Nana pun Nia, sebab Nia jarang sangat minum air tebu. Sebab dulu Nia tak apa suka, sekarang ni okey lah, tapi jarang lah minum air tebu. Sebab tak tahulah, setengah orang kata pahit, setengah orang kata manis. Manis tu sebabkan gula. So Nia kurang sikit lah minum air tebu. Okay, kita next kita punya ni. Beliau terpaksa melupakan jawatannya setelah kehilangan kedua-dua penglihatan akibat sumpahan Tiang 56. Okey, bab pasal sumpahan ni Nia tak tahu, tapi pasal Tiang 56 ni banyak orang kata banyak orang mati. Banyak orang mati kat situ, bunuh diri dan sebagainya. Okey, dia tak sure lah, tapi sumpahan Tiang 56 ni dia tak pasti. Okey, so kita go through it. Okay, misteri Tiang 56 menjadi buah mulut ramai setelah banyak berlaku kejadian misteri yang sukar diterima akal. Tiang 56 terletak di sebelah bahagian pulau. Okay, jika anda memandu dari seberang perai menuju ke Pulau Pinang, Tiang 56 akan berada betul-betul di bawah anda. Selepas 2 minit anda memandu dari tengah-tengah jambatan dalam kelajuan sederhana 70 hingga 80 km. Okey, kiranya jabatan Tiang 56 ni di antara tengah-tengah pulau yang ada di tengah-tengah tu. Okey, bukan pulau jejak, pulau satu lagi yang kecil yang terbiar. Kalau korang selalu nampak, korang lalu belah Jabatan Pulau Pinang yang pertama, korang akan nampak. Okey, kalau daripada seberang perai nak ke arah pulau, mungkin belah kanan. Daripada pulau nak ke arah seberang perai, mungkin belah kiri.
Okay, pulau ni kecil je. Sebab Nia selalu macam Nia tertanya-tanya lah kat mak Nia kan, pulau tu ada ke orang penapi apa mau? Ada waktu masa mak Nia dulu SHS me, okay, sebaya Nia dulu. Okay, waktu tu KBS apa semua, memang mak Nia kerap pergi KBS, ada camp kat situ apa semua. So rupanya dulu ada juga orang penapi pulau tu, okay. So kita kat atas sikit kamera sikit. Malah nampak dah pecah. Sebab biasalah PKP yang kita duduk gemuk je. Sorry lah kalau bising, okay. Biasalah kucing, time-time ni memang nak main. Okay, kita back to forward kita punya yang ni. Okay. Tiang 56 atau lebih dikenali sebagai tiang mulut puaka oleh para nelayan pesisir di sana telah menimbulkan ketakutan dan trauma ke atas lebih daripada 20 orang nelayan yang mendakwa mereka pernah cuba disedut masuk ke dalam pusaran sebesar padang bola sepak di situ. Wow. Kiranya tiang 56 ni disebutkan oleh tiang mulut puaka. Aku tak sangka pula tiang tu mulut Okay lah, whatever lah. Okay, kita straightforward. Okay, kita punya ni. Okay, kejadian berlaku dalam tahun 2004. 2004 time tu Nia baru umur 2 tahun rasanya, 2 tahun. Sebab Nia lahir 2001, 2002 Nia tahun, 2003 2 tahun, 2004 betul lah. Nia umur 3 tahun waktu tu, 2004. Time tu tsunami di Malaysia, di Pulau Pinang ada berlaku tsunami waktu tu. Dekat Geni. Siapa yang pernah tahu tentang cerita tsunami dekat dalam Pulau Pinang ni, dia tahu lah apa berlaku. Ada yang mati, ada yang hilang, ada yang hidup dan sebagainya. Okay, kita straightforward. Okay, beliau bagaimanapun dilaporkan cuba mengarahkan kejadian tersebut dengan kamera telefon, namun gagal kerana angin yang terlalu kuat pada ketika itu. Keadaan kalang kabut tersebut berakhir selepas nelayan yang terlibat melaungkan azan sambil melepaskan tembakan dari pistol isyarat api kecemasan yang dibawa bersama-samanya ketika berada di laut. So, siapakah wanita misteri? Okay. Oh, sorry. Yang tu skip bahagian terakhir. Okay, masa 2004 tu, juga pernah disaksikan oleh seorang kaki tangan penyelenggaraan sebuah syarikat bertanggungjawab yang menggambarkan pusaran air tersebut berbentuk wajah nenek tua. Wanita tua yang sedang marah sambil membuka mulut seperti sedang menyedut sesuatu. Okey, dalam waktu yang sama juga, masa orang yang tengah menyelenggara bawah Jabatan Pulau Pinang tu, dia nak rakam tapi tak boleh sebabkan angin bawah tu tiup laju lah apa mau. So memang waktu tu alhamdulillah lah, nelayan yang ada dekat situ dia melaungkan azan dan tembak pistol kecemasan tu untuk memberi isyarat, dan alhamdulillah penyelenggara tu selamat. Kalau tak, hilang dek yang gaib. Okay. So, siapakah wanita tua cuba digambarkan oleh kaki tangan tersebut? So, wanita tua yang disebut-sebutkan oleh kaki tangan penyelenggaraan itu, tak tahu, still jadi misteri. Okay. So, sampai ke ni tak ada lagi kes-kes misteri yang ni. So, alhamdulillah lagilah tak ada lah kejadian benda-benda tu dekat Jabatan Pulau Pinang. Tapi memang still banyak orang kata lagi lah yang misteri tiang 56 ni banyak cerita dia lah. Tapi Nia ambil daripada Facebook, daripada Pinang Kini sendiri, tentang kisah penyelenggaraan, tentang kisah Jabatan Tiang 56 ni. Banyak lagi cerita tentang kisah Tiang 56 Jabatan Pulau Pinang ni. Tapi Nia cuma ambil satu je lah. Malah lah nak ambil banyak. Biasalah kan. Okay, kalau warga penduduk Pulau Pinang yang mana tahu tentang kisah
mistik-mistik yang dia ada di Pulau Pinang ni, boleh je bagi tahu Nia, DM Nia dekat bawah. Okay, korang boleh tolong like, share and comment. Dan Nia punya channel ni, sorry lah kalau Nia jarang jangan upload lah. Biasalah, pandemik ni kita orang Nia banyak stay rumah lah daripada keluar. Kecuali macam beli barang keperluan yang orang kata yang dah habis tu, so memang dia akan beli. Tapi janganlah dalam seminggu 2 minggu baru dia akan keluar. Kecuali macam kerja, memang dia terpaksa akan keluar. Okay, so kalau korang nak ke next cerita, okay, ni stay dalam Facebook lagi. Okay, kita ke next cerita yang kedua ya. Okay, the next cerita yang kedua ni daripada Facebook juga. Okay, dia mengisahkan tentang burung milik bunian. Bunian ada burung ke? Ada khas burung tu ke yang milik daripada bunian? Aku pun tak tahu. First time lah kan. Okay, kira kisah ni sebab orang kata akibat menjerat burung milik bunian ni. So kita ke cerita dia. Okay, sat mana ya? Hilang dah. Oh, sorry, tak pasal pula. Okay, waktu ni Nia ambil pada tahun lepas benda ni berlaku, 11 Jun 2020. Okay, Hari Raya Aidilfitri baru beberapa hari berlalu. Bagi cutiku masih ada beberapa hari. Hampir semua rumah saudara mara yang dan rakan taulan telah aku kunjungi. Jadi sekaranglah masa untuk aku mengaturkan rancangan sendiri untuk memanfaatkan baki cuti yang masih ada, yang tersisa maksud dia. So dia biasalah raya cuti panjang 2 minggu. So dia dah pilih sanak saudara punya rumah. So ada baki lah mungkin dalam 4-5 hari lagu tu lah anggaran Nia sendiri. Okay, 4-5 hari. So dia nak bagikan sisa cuti tu dengan benda-benda yang menarik. Tapi sedangkan dia dapat benda yang bukan menarikkan diri dia sendiri, mengakibatkan trauma diri dia sendiri. Okay, sorry ya. Okay, kita straightforward pada cerita kita. Okay, bersama sepupu rapat iaitu Jimmy dan Faiz, kami merancang untuk menjerat burung punai dan menjala ikan di hutan kecil belakang rumah Wan Senoh. Hutan kecil itu masih belum diteroka sepenuhnya oleh pembangunan moden. Okay, selamat lagi lah, alhamdulillah lah. Okay, pagi tersebut kami sudah berkumpul di dapur rumah pusaka Wan sambil menghadap nasi lemak panas yang siap Wan bungkus dan air kopi pekat yang padu rasanya. Bersiap boleh lagi minum nasi lemak dengan kopi. Inilah yang menyebabkan aku suka berlama-lama di rumah Wan. Walaupun usia Wan sudah menjangkau 80-an, umur 80-an lah, Wan masih gagah untuk memasak bagi anak cucu cicitnya yang berada di kampung. Untung dapat nenek macam ni. Ya, kalau aku beri untung. Tapi sayangnya arwah nenekku meninggal pada umur 76 tahun. Time tu aku baru form 4. Form 4 pula. Time tu aku baru dah jenam. Arwah bapak aku meninggal form 4. So beza berapa tahun. Okay, kita lanjutkan. Okay, pasal kisah arwah batuknya nanti ni akan ceritakan. Okay, selesai makanan dan matahari sudah segala di atas kepala. Payah sungguh lah nak sebut. Kami bertiga sudah mengatur langkah dengan membawa semua peralatan yang diperlukan
kami bercadang untuk menaiki kereta hingga sampai ke kebun kelapa sawit ladang Velcro sebelum berjalan kaki mentas Danai sejauh setengah jam untuk sampai ke tempat yang ditujui. Okay. Jam 11 pagi kami sudah sampai di destinasi yang dituju. Sebatang sungai yang airnya masih jernih menyambut ketibaan kami. Kicauan burung yang galah berbunyi cukup meyakinkan aku bahawa rezeki kami akan pada hari ini. Faiz mendirikan sebuah kemah, manakala Jimmy pula sibuk memeriksa jala dan perangkap burung yang dibawa. Aku pula mencari anting-anting kayu untuk dikumpul untuk membuat unggun api bakar ikan yang telah kami jala. Wow, siap boleh camping. Dahsyat. Okey, bahagian yang yang masa depa orang kata ke sebatang sungai yang jernih tu ni appreciate sebab orang kata natural dan alam daripada alam tu sendiri. Dan Alhamdulillah, kalau dia di tempat tu pun dia harus bersyukur sangat-sangat. Ni kalau boleh ni akan ambil gambar lah. Ni takkan, kalau boleh tak mau tangkap ikan ataupun tangkap burung lah, ataupun tangkap apa binatang dalam hutan tu kalau boleh. Sebab benda-benda tu semua takut akan mengikut kita sampai ke rumah ataupun membuatkan kita trauma sampai ke tujuh cicit lah. Takut macam tu lah. Okay, next. Siap semua, Jimmy memberi syarat dia akan masuk ke belukar berhampiran untuk memasang jerat burung. Jimmy memang pakar dalam hal ini. Aku dan Faiz pula mula meranduk anak sungai untuk menjala ikan. Kami memilih bahagian hulu sungai, tempat yang selalu Pak Cuk Jai mendapat ikan putih dan baun sebesar lengan minggu lepas. Amboi dia kek kan, pulak pakcik dia dapat ikan. Okay, fokus balik. Aku heran lah Jai, Faiz bersuara sambil memandang mukaku. Ketika itu kami sedang meranduk air separas pinggang sambil membawa jala menuju ke tempat yang dituju. Aku pula berkata kembali dengan kesejukan. Air sungai membuatku sedikit bergetar. Kenapa pula Faiz? Faiz pula menjawab membuat aku ketawa kecil. Hutan ni sunyi macam rasa seram pula. Okay. Memang sunyi. Sekarang kan musim raya. Siapa yang nak pergi memancing dan menjala time begini? Aku kena letterkan dengan isteri atau mak bapak kita ni kira bernasib baik kerana masih bujang lagi. Jawabku cuba merendahkan kerisauan di hati Faiz. Aku nampak Faiz tersenyum dan mengangguk. Mungkin jawapanku agak bernas di fikirannya. Okeylah, baguslah tindakan dia ni kan untuk nak tenangkan member dia sendiri. Sebab kawasan hutan kan, siapa yang tak fikir bukan kan. Okay, next. Memang rezeki kami murah hari itu. Setakat ikan putih, baun dan lampap, semuanya bagaikan menyerah dari setiap kali kami menebar jala tersebut. Kami sudah bercadang untuk menyedahkan ikan-ikan yang ada pada saudara mara yang datang berkunjung ke rumah
Wan atau dijadikan lauk pauk untuk hidang setiap kali ada tamu datang. Sekurang-kurangnya dapat juga membantu Wan mengurangkan pembelanjaan dapurnya sehari dua. Okey lah tu, ada niat baik datang situ. Okey. Keasyikan kami menjala membuat kami terlupa tentang Jimmy yang pergi memasang jerat burung di tepi belukar. Aku hanya teringatkan Jimmy apabila terlihat seolah-olah kelibatnya sedang lalu di tepi sungai sambil melambai tangan seolah-olah meminta pertolongan. Ketika itulah aku melihat jam tangan dan terasa terkejut apabila melihat jam sudah menunjukkan 6:04 petang. Zohor dah hampir habis dan asar akan menjelma. Ya Allah, betapa pantasnya masa berlalu tanpa kami sedari. Okey, kita lanjutkan lagi. Sebab dia nak dekat dah. Suspend dia ni. Suspend lah sangat kan. Okey, terkecoh-kecoh lah kami seketika itu. Kami bergerak pantas menuju ke kemah dengan harapan semoga Jimmy sudah ada di situ. Mungkin sudah menanak nasi untuk menunggu ikan kami untuk dibakar. Namun begitu hampa kemah kami kosong, Jimmy tiada. Boy, bertahap macam tu. Okey, dah suspend dah. Hatiku mula dilanda kerisauan. Takkan Jimmy mengambil masa yang lama untuk memasang jerat burung? Biasanya hanya sekitar 1 jam sahaja dan lepas itu dia akan mula menyertai kami untuk menjala ikan. Itulah kebiasaannya yang biasa kami lakukan. Aku dan Faiz mula merayau di lautan di dalam kawasan belukar berhampiran sambil melaungkan nama Jimmy. Hanya menjerit ungkah dan kicauan unggas yang terdengar bersahutan. Akhirnya Faiz mendapat satu idea. Kami mendedakan nombor telefon Jimmy dan harap akan terdengar bunyi dering gelap ataupun dengar deringan telefon Jimmy lah. Okay. Usaha itu membuahkan hasil setelah beberapa kali kami mencuba. Sayup-sayup terdengar lagu tendangan perantau nyanyian Allah Yarham Ramli di dalam kawasan belukar yang mulai redup itu. Kami berdua berlari mencari punca lagu itu dan akhirnya kami terjumpa Jimmy yang sedang terbaring dalam keadaan terlangkuk di bawah pokok duri di tepi belukar. Sorry kalau ni ada silap lah kan. Biasa lama tak baca news apa semua. Di tangannya tergenggam telefon yang masih lagi berbunyi ketika kami sampai. Mulut Jimmy berbuih ketika kami melentakkan badannya. Matanya terbuka matanya terbuka terbelalak. Badannya menggigil-gigil seolah-olah dalam keadaan kesejukan. Kiranya dia jumpa Jimmy dalam keadaan baring, mulut berbuih dan matanya terbuka dan badannya menggigil. Okey. Aku cuba menggerakkan Jimmy. Jimmy, bangun, Jimmy. Jimmy, bangunlah. Keadaan Jimmy masih tidak berubah. Akhirnya kami dua sepakat untuk menepah Jimmy balik ke kereta. Hanya ikan yang dijala tadi yang kami bawa pulang bersama. Kemah dan peralatan jala kami tinggalkan sahaja. Nyawa Jimmy lebih penting daripada itu semua. Keadaan rumah Wan kecoh dengan apa yang berlaku. Okey, kalau aku memang benda aku buat yang betul-betul, tapi kalau aku jadi dia, lepas aku hantar Jimmy tu, aku akan balik ke hutan tu untuk cari punca dia sebab apa yang membuatkan Jimmy macam ni. Dan dalam masa sama, boleh buat turun kemah dan ciao. Antara dua tu, okey?
Imam Asrul dipanggil untuk membantu memulihkan Jimmy. Setelah membaca ayat kursi dan ayat-ayat Ruqyah, barulah Jimmy sedar setelah bercakap merepek-repek sebelum itu. Setelah pulih, Jimmy bercerita tentang pengalamannya berjumpa dengan sebuah istana besar yang berkelilingi air. Ikan besar-besar melompat-lompat di jinak di dalam sungai itu. Begitu juga dengan burung punai, merbah, merbuk dan burung ayam-ayam. Okay, ni aku dah hang dah. Okay, ni Jimmy dia bagi tahu lagi. Okay, di istana besar itu Jimmy berjumpa dengan seorang lelaki hodoh yang mempunyai 2 tanduk di atas dahinya. Lelaki tua hodoh itu memarahi Jimmy kerana memasuki kawasannya tanpa kebenaran dan mencuri binatang ternakannya. Sebagai hukuman, Jimmy dipukul dengan akar rotan hingga belakangnya berbirat-birat merah. Anehnya, kesan itu memang jelas kelihatan di bahagian belakangnya. Okey, ni aku pun pelik juga lah kan. Sejak itu kami sudah tidak masuk lagi kawasan hutan simpan itu. Kejadian yang menimpa Jimmy menguatkan lagi dakwaan orang-orang kampung yang mengatakan kawasan itu memang keras kerana berpenunggu. Okay. Namun hobi menjala dan menjalat burung ini tetap juga kami teruskan. Tetapi kali ini kami mencari tempat yang lebih terbuka dan selamat. Okay, sorry lah kalau ni punya ayat ni ada kurang macam sangkut-sangkut ke apa. Biasalah sebab ni pun dah lama tak baca sendiri ke apa, memang agak sangkut. Okay, untuk kesimpulannya, ya Allah, untuk kesimpulannya, okay, ni apa yang dia ceritakan ni tentang burung ni yang ada dalam hutan tu. Kalau boleh sebelum masuk minta izin dahulu. Tak kira lah hutan tu dah ada penunggu ataupun tidak penunggu. Okay, ni pada experience-nya sendirilah. Okay, ni akan ceritakan lah waktu masanya camping. Bercamping. Tak adalah, kira berkemah lah di camp under KBS di Nimbung Tebal kat kampung Sungai Buaya. Okay, masa Nyapi tu biasalah bas akan berhenti di Dewan kampung Sungai Buaya. Okay, nak masuk ke kampung Sungai Buaya ni bas takkan lepas masuk. Okay, bas memang tak lepas langsung lah. So kita orang kena jalan kaki. Hanya van dengan kereta saja digunakan lepas masuk. Tak apalah, kita orang jalan-jalan. Masa Nyapi tu Nya rasa macam tak sedap hati. Okay, kerana penuh dengan orang kata ada pohon-pohon besar, umur-umur orang kampung. Okay lah, tak apa. Masa Nyapi tu memang happy lah, seronok apa semua. Wah, cantiknya. Tak pernah main datang ni. Tu nampak saya buat selamat datang ke kampung Sungai Buaya. Kampung Sungai Buaya. Sungai ni ada buaya ke kampung ni? Kita orang macam dia dengan kawan-kawannya macam excited lah, jumpa buaya lah, apalah. Sekali apa yang kami jumpa? Biawak je kami jumpa. Bukan buaya, jumpa biawak. Okay, tak apalah. Jalan-jalan tu nampaklah satu lampangan yang cantik, tempat camp kita orang. Okay, kat situ. So kita orang pergi masuk. Bila masuk-masuk tu kita orang letak beg apa semua. Dia duduklah duduk kat macam meja kantin. So kita orang duduklah kat kursi dengan kawannya. Dia pun tengoklah tempat-tempat pokok-pokok tu perempuan. Dia macam okey. Nya sedang mula serang-serang sejuk. So Nya bagi amaran dekat kawannya, si Nas tu, Nas, aku rasa sebelum kita tidur kat sini, kalau boleh kita minta kebenaran. Ataupun kita nak pergi ke hiking mana-mana dalam gua ke, kita minta kebenaran sebelum kita semua dikacau. Okay, so lepas kami dibahagi-bagi tim semua, Nia dapat tim satu lagi. Again Nia tim 1, Nas tim 2 waktu tu. So kita orang berpisah. So masa time tu dapat arahan daripada komander untuk mendaki
sampai ke gua lah. So kira semua sekali lah, tapi ikut team. Okay, time tu penuh lah dengan lintah apa semua. Masa time masuk tu, sebelum masuk, kita orang dah baca juga doa untuk keselamatan apa semua. Okay, Alhamdulillah dah baca apa semua. Dan kami dapat amaran daripada komandan sendiri, jangan menyebut benda-benda yang bukan-bukan, dan jangan teguk benda bukan dalam hutan tu, kerana tempat ni bukan tempat kita, tempat mereka. So siapa yang tahu tahulah, siapa yang tak tahu nasib lah. Sebab time tu hanya orang Melayu saja yang tahu tentang benda ni, dan orang Cina ada Hindu juga mereka tak tahu. Adalah diorang tanya dekat Nia sendiri, dia ingat lagi ada Hindu dengan India, perempuan lah, yang Hindu dengan Cina perempuan ni, dia pun macam familiar dengan Nia. So diorang tanya, kak apa maksud komander tu? Dia kata, oh dalam hutan ni ini ada hantu, ada itu jin, setan semua. So you all tak boleh buat benda bukan-bukan, you all tak boleh cakap benda bukan-bukan yang mencarutkan. And then you all tak boleh, orang kata, suka-suka macam you all nampak satu orang, you tak boleh tegur. Jangan menegur, itu bahaya. So dia orang macam okay, baru faham apa semua, dan dia ikutlah apa yang aku cakap. So bila kita orang masuk ke dalam tu, sebelum kita orang jejak masuk ke dalam hutan tu, Nia sendiri bagi salam, dan Nia minta lah, Nia masuk-masuk tu, Nia kekeras hati, siapa-siapa yang ada di dalam hutan ni ataupun penunggu dalam hutan ni, saya dengan kawan-kawan saya minta izin untuk meneroka hutan ni. Kami tidak akan merosakkan binatang-binatang ataupun tempat-tempat yang awak jaga. Okay, dalam masa kita orang dah masuk dalam gua, dah ambil gambar, Alhamdulillah semua dah settle. Okay, dalam gua pun first day Nia masuk tu macam agak menyeramkan. Ada benda yang Nia nampak dan benda yang Nia tak nampak. Okay, benda Nia nampak adalah benda-benda yang hitam, yang dalam ada satu pojokan gua tu yang kita orang duduk di bahagian luar, bercahaya sikit, dan dalam-dalam tu macam gelap. Dia ada ternampak macam satu benda lah yang ada dalam tu, tapi Nia tak pastilah apa benda tu. Tapi memang dia bermata merah yang Nia tak sure sangat. So tak apalah, Nia tanda abaikan. Dan kita orang pergi step punya gua satu lagi. Okay, satu lagi gua ni dia macam terbuka sikit, dia bercahaya banyak. Okay, yang tu buatnya agak okay lah, merelax. Okay, so dalam masa Nia tak sengaja, Nia terpandang pokok atas, Nia ada ternampak bayangan hitam. Zas sekali imbas. So Nia macam, okay, apakah itu? So Nia tak mau tegak, sebab Nia dah berjanji untuk dirinya, Nia takkan ganggu, takkan apa. Mungkin benda tu akan main tengok saja. Waktu tu ada sini-sini Nia ni, mulut celupangnya, ya Allah, ya Tuhanku. Dia boleh maki pula dalam hutan tu. Nia pun marah lah kat abang tu. Abang, jangan mencarut, minta maaf balik ataupun beristighfar balik. Tempat ni bukan tempat kita, tempat depa. Abang kalau mencarut ni, benda tu ikut balik tau. Jangan salahkan saya kalau saya tak bagi amaran. Okay, so waktu tu abang tu kurang percaya. Okay, tak apalah, kita dah keluar daripada hutan tu semua, kita pergi kat kantin balik. Pada waktu tu Nia jadi dah macam mula meremang. Jadi macam benda yang tak baik lah waktu tu. Okay, jadi macam something. Okay, waktu tu memang ada benda pelik lah yang berlaku waktu tu. Memang akan berlaku lah. So masa kita orang duduk tengah buat aktiviti, masing-masing time tu nak dekat maghrib dah. So kita orang mandi apa semua, then kita orang solat. After solat apa semua, kita orang makan. Then waktu kita orang rehat, Nia ada shock something, benda ikut kat abang yang mencarut tu. Okay, Nia berubah nama abang tu Aizat. Okay, Abang Aizat ni, dia macam jadi pelik tau. Dia macam mula cakap sorang-sorang, jalan sorang-sorang. Sebab selalunya dia akan jalan dengan kawan-kawan dia. Dia jadi buat dia jalan sorang-sorang. Kau tak rasa pelik ke bahagian tu? Okay, sorry, nak balik ke bawah sikit. Okay, so waktu tu memang dia agak confused dengan nak tanya-tanya, nak pergi panggil abang
Abang Aizat pun fikir 10-50 kali jugalah untuk pergi panggil dia. So waktu tu adalah kawan dia seorang ni, kawan barulah India. Okay, Nia tak ingat nama dia, tapi perempuan lah. Okay, Nia panggil, you jom ikut I boleh tak? Pergi mana? I nak pergi panggil itu Abang Aizat jap. I rasa pelik tentang diri dia. So tak apalah, kita orang pergilah kat Abang Aizat tu. Abang Aizat kira macam dia duduk tepi sungai yang kecil. Ada sungai kecil dia kat situ. Memang nice. Sungai dia jernih sangat. Memang boleh mandi, boleh basuh kaki. Bisa ada pasir-pasir macam pantai. Memang tepi pantai. Nampak macam tepi pantai. Actually bukan pantai, tepi sungai. Okay, memang nice tempat dia. So nampak macam Abang Aizat ni macam dia mula nak berendam kat sungai tu. So Nia macam agak pelik lah tentang tu. So Nia panggil lah Abang Aizat. Abang Aizat buat apa? Masa dia pandang Nia dengan kawannya tu dengan mata sembam dan mata dia warna merah. So Nia macam, oh ni tak baik. Memang petanda tak baik. So Nia bagi tahu dekat India tu, kat kawan Nia ni, you pergi panggil itu komander cepat. Now. Go. So dia pun lari pergi panggil komander dengan asisten tu. Lepas tu masa dia orang datang tu, dia orang terkejut. Aizat dia orang kata mula macam kerasukan lah waktu tu. So komander ni bagi tahu kat Nia apa yang berlaku sebenarnya, apa semua. So Nia menceritakan semua daripada A to Z apa yang berlaku kat dalam hutan tu. So komander tu macam kesal lah dengan perangai Aizat ni, Abang Aizat ni. So tak apalah, dia orang pun buatlah benda apa yang patut lah untuk mengeluarkan benda tu. Dan Nia sendiri nampak benda tu memang betul-betul marah lah terhadap Abang Aizat sendiri. Dia macam cuba nak mematikan Abang Aizat, kira supaya Abang Aizat ni kehilangan nyawa dia sendiri. So Nia macam terdiam, tak berani buat apa-apa. Bila benda tu keluar, benda tu straight forward ke hadapan muka Nia. Nia macam terdiam dan tak berani kata apa-apa. Dia cuba nak masuk dalam diri Nia tapi tak boleh sebab dia tahu Nia ni bukan jenis orang yang macam Abang Aizat. Okay, pada waktu yang sama Nia rasa macam ada benda-benda lain juga di tepi Nia. Okay, waktu tu. Tapi tak tahulah nak kata membunyian ke apa ke, tapi Nia tak pasti. Memang yang menyebabkan benda tu tak boleh nak masuk badan Nia. Untuk masuk di Nia lah, memang tak boleh waktu tu. So memang Nia terdiam, just macam tu Zat. Terdiam, tak mampu nak kata apa-apa. Dan benda tu lalu pergi balik ke tempat asal dia sendiri kat hutan tu. Okay, malam tu memang Abang Aizat demam sangat-sangat. So Nia terpaksa untuk menjaga Abang Aizat. Still buat aktiviti, tapi dalam masa sama Nia akan jaga. It's like pergi ulang-alik sebab tak penat kan. So pergi ulang-alik, tak apalah, orang kata demi abang, macam anggap macam abang sendiri. So kita orang pergi balik. Dan pada waktu tu Abang Aizat dia mohon maaf kat Nia, kata dia minta maaf sebab dia buat macam tu apa semua. Lepas tu dia beritahu sendiri kat Abang Aizat, it's okay sebab benda dah lepas, kita lepaskan. So kalau boleh jangan ulangi benda yang sama. Dan Abang Aizat just like, dia macam nak menangis tapi tak boleh. Waktu yang sama, masa dia nak bangun untuk minum air, dia nampak benda tu. Dia jadi ketakutan dan menjerit. Nia like, Nia tiba-tiba tanya Abang Aizat, kenapa ni? Dia macam menjerit, macam mengundur diri dia ke arah belakang. So Nia kata, kenapa? Nampak apa? So benda tu datang balik. Dia nak orang kata dia nak bunuh abang. Tolonglah, janganlah apa. Betul. Waktu tu Nia macam pergi ke depan muka Abang Aizat untuk tenangkan diri dia, dan Nia pusing. Memang benda tu ada. Tiba-tiba lah Nia punya, orang kata, hijab kabul Nia ni terbuka. So Nia macam pergi arah dia. Nia kata, kenapa kau nak kena kacau? Benda dia dah minta maaf, dan dia dah, orang kata, menyesal apa perbuatan dia semua. Kalau boleh
kau lupakanlah tentang apa yang dia buat. Kau baliklah ke alam kau. Kau janganlah datang balik. Waktu tu memang benda tu betul-betul mula marah. Dan Nya time tu merayu dan bersujud pada benda tu untuk tolonglah jangan kacau. Kalau boleh, janganlah kacau dia lagi apa semua. Okay, pada waktu tu memang benda tu dah mula cool down. And then terus dia pergi macam tu. Dia pergi dan abang tu dah mula tenang. Malam tu kemah abang tu terpaksa tidur berdekatan dengan kemah Nia. Berdekatan dengan kemah Nia dengan kakak yang ada dengan Nia lah. Sebab Nia tak boleh tidur dengan India. Kira Noh Murim lah untuk Islam lah kan. Kalau dalam untuk agama Islam korang tahu lah sebab apa kan. So memang Nia tidur dengan satu kak ni, kak nama kak ni Kak Ai. So waktu tu memang abang tu punya kemah betul tengah-tengah antara Nia dengan kawan Nia. Kawannya lelaki lah, Nas tu. Kira tengah-tengah dia punya kemah. So senang kalau if dia macau ke apa, antara Nia dengan kawannya akan bangun untuk tengok kan. So malam tu juga abang tu adalah kawan dia seorang lagi pun tidur juga dalam kemah tu. So tak apalah. Lepas kami tidur apa semua, Nia tidur awal pukul 11. Dia orang semua tidur lambat dalam pukul 2, 3 pagi pun tidur. Sebab Nia dah bagi tahu sebab untuk perempuan Nia assistant dan Kak Ain tu ketua. So Nia bagi tahu kat budak-budak perempuan kalau boleh jangan tidur lambat. Sebab pukul 5 kita nak bangun untuk mandi apa semua. After that baru lelaki. So budak tu saya okay kak apa mau for the Indian dia orang dengar cakap dia orang set alarm pukul 5 apa semua. Alhamdulillah waktu pagi pukul 5 sharp memang kita orang bangun, budak perempuan pergi mandi apa semua. Dan masa Nia lalu tu, okay, lorong tu gelap tu, lorong nak pergi tandas. Kita orang tapak pengiman kat sini, tandas tu jauh sangat-sangat. So memang kena lalu benda-benda gelap, memang tak ada lampu. Kita orang kena guna torchlight phone kan, untuk orang kata untuk suluh nampak jalan. Pada waktu tu dia tak sengaja menampak, orang kata ternampak penampakan yang agak mengejutkan dirinya sendiri. Nia ternampak satu sosok bunyian yang ada di bahagian satu pohon yang pohon besar lah, nak katakan memang besar. Di belakang pohon tu saja dia ada. Dia macam menginjau tengok macam tu apa yang kita orang buat apa semua. Nia terkejut tapi Nia tidak berani untuk menegur. So kita orang pergi mandi apa semua. Waktu mandi pun dia still ada. Dia tengah mengintai tapi kau tu budak-budak ni just like semua mandi buat hal depa, kita orang mandi apa semua. Sebab waktu tu ada yang juga mandi kat tanah laki. Sebab tanah kita orang tak cukup untuk clean. So kita orang mandi, ada setengah mandi tanah laki dan setengah mandi kat tanah perempuan. Lepas kita mandi apa semua, balik tu niaga untuk budak lelaki untuk pergi mandi. So after budak lelaki semua mandi, kita orang solat. So Nia dengan kak tu solat awal sikit. Sebab waktu tu dah masuk subuh, dah azan, lepas azan pun straight Nia dengan kak tu solat. Lepas solat tu terus straight kita orang pergi kantin makan apa semua. Waktu tu Nia nak patah balik ke kemah. Okay, time tu budak lelaki tengah solat, Nia patah balik ke kemah. Nia patah balik ke kemah tu, on the way nak patah balik, Nia nampak benda tu lagi. Benda tu memanggil Nia, tapi Nia just like pergi, tidak berdekatan tapi orang kata menjarakkan dirinya dalam agaran 3 hingga 4 meter. So supaya Nia tidak orang kata ditarik oleh benda tu ke masuk alam dia sendiri. So Nia macam tanyalah kenapa tiba-tiba sekarang awak nak muncul, kenapa tidak awal-awal. So dia kata ketua dia nak jumpa. So ketua nak jumpa Nia sendiri. So Nia was like, tak apa, saya tidak mahu. Awak beritahu kat ketua awak ataupun raja awak untuk memberi surat ataupun memberitahu awak tentang apa yang hendak dia sampaikan. So after that, lepas budak lelaki semayang apa semua, dia pun pergi patah balik ambil barang apa semua. And then almost nak dekat pukul 7, dia pergi patah balik juga untuk ambil barang yang
apa yang komander suruh. So Nia patah balik sebab Nia tertinggal barang tu. Biasalah, benda yang melupakan. Okay. Waktu Nia tinggal tu, Nia ternampak orang kata atas Nia punya beg ada satu sepucuk surat. Dia dalam macam daun lah. Daun besar tu. Okay. Bertulisan Jawi, tapi Nia tak erti Jawi. Dia minta tolong pada satu Kak Ain tu untuk baca surat kandungan tu. Tapi Nia tak bawa balik lah surat kandungan tu sebab benda tu dibukti. Nia tak ambil gambar sebab benda kalau boleh tak maulah kebawa sampai ke Nia punya ke rumah lah, takut something bad wrong lah akan jadi ke dalam rumah dia sendiri. So Nia berjaga-jaga. Okay. So waktu Nia suruh Kak Ain tu tolong baca isi kandungan tu, baca bunian tu, sendiri kata dia minta maaf dan mohon maaf atas kelakuan salah seorang penduduk bunian yang telah masuk dalam badan salah seorang daripada awak. So Raja Bunian tu memohon maaf atas apa yang segalanya dan dia minta kemaafan yang orang kata yang membuatkan semua kawan-kawan ataupun yang ada di dalam camp tu ketakutan, dan dia juga memberitahu amaran tidak, orang kata apa yang dia kata sebelum ni, jangan mencarut dan sebagainya. Dia kalau boleh janganlah buat benda tu sekali lagi, kerana ia membuatkan ataupun ia menimbulkan kemarahan pada bunian ataupun penunggu dalam hutan sebab ini tempat mereka. So Raja Bunian bagi satu macam bentuk batu lah. Batu tu tapi Nia tak bawa balik. Nia tak berani bawa balik, takut dia terikut. So dia bagi satu batu tu memang cantik sangat-sangat. Nice. Dia macam belian tapi dia macam belian tak belian. Lagu tu lah macam shining, sparkling tapi kecil kecil ni . So Nia ambil batu tu, Nia tanam berhadapan dengan perkemahan tu. So petanda yang Nia ada dekat situ sebelum ni. So Nia kuat-kuat dalam lah. Kuat dalam sangat 7 meter. Dalam jugalah. So Nia kuat-kuat, Nia tanam. Nia pun gambus balik. Dan waktu tu Nia terpaksa ambil daun baru sahaja untuk tulis atas tu. So Nia time tu tulis guna pen. Tulis. Time tu bukan Nia tulis, kakak tu tolong tulis bahasa Jawi. So Nia just kata baiklah dan saya akan ikut perintah apa yang tuanku hendakkan. Lepas tu dia kata Patik ingin memohon maaf. Patik tidak berani membawa balik batu yang diberi oleh tuanku sebagai hadiah. Patik juga telah menanam batu itu berdekatan dengan perkemahan Patik dengan rakan-rakan Patik yang ada sekarang. Lepas tu Nia kata mohon tuanku faham keadaan Patik dengan rakan-rakan Patik. So waktu tu memang Nia decide ambil daun tu, letak atas beg Nia sendiri dan Nia just go. Pergilah kita orang buat aktiviti lah, hura-huri, hurah, patah balik. Sebelum tu kita orang nak balik dah. Kita orang balik nak dekat tengah hari dah time tu. So after dapat hadiah apa semua, Nia ambil beg, daun tu dah tak ada. Dah tak ada dah. So benda yang Nia tanam tu, Nia tak mau orang kata, tak mau siapa-siapa tahu lah sayang Nia seorang. So Nia orang kata gambur dia balik. Orang kata bagi nampak macam tak ada kesan jejak ke apa kau, memang tak ada. So sebab dia bahagian 7 meter dalam, macam gali kubur. So time tu Nia gali guna kayu, guna kayu sampai patah. Cari keliling kau.
patah lagi. Sekali ni guna tangan. Settle masalah. So Nia balik time tu dengan aman dah. Time tu bunyian tu telah melihat. Orang kata melihat ni daripada jauh. Dia melambaikan, orang kata melambai dengan keadaan gembira dan penyelesaian pun adalah sebab dia orang nak Nia ke alam sana, tak balik terus ke alam Nia sendiri. So Nia ambil tindakan yang berani untuk tidak ke alam sana sebab Nia fikir family sama dan sebagainya. So pasal tentang siapa-siapa yang ke alam bunyian dia tidak balik, yang atlet yang hilang masa bos terlepas kot. Dan sebagainya kejadian tu boleh dikatakan benar yang abang tu ke alam bunyian tidak balik sebab sampai sekarang orang kata tengkorak abang tak pernah jumpa lah. Memang abang tu ke alam bunyian memang tak balik sini. Mungkin dia straight away ke alam barzah ke mana ke, kemungkinan, mana kita tak tahu. So okay, sampai sini saja 3 cerita Nia telah menceritakan. Satu adalah Jabatan Tiang 56 Pulau Pinang sendiri. Kalau siapa-siapa yang ada tentang cerita-cerita Jabatan Tiang 56 tu, boleh DM Nia sendiri, dia akan bagi nombor WhatsApp. Okay, yang kedua tentang akibat menjerat ataupun menjerat, akibat menjerat burung milik bunian. Yang ketiga, pengalamannya sendiri tentang melihat bunian tersebut. Okay, Nia telah menceritakan 3 cerita. For the next episode, for the next cerita ni tentang cerita kisah benar ataupun the real video. Korang akan terkejut tentang ni, okay? Benda ni pun Nia macam mula-mula side 50-50, macam percaya tak percaya. Tapi bila Nia tengok elok-elok, wow, terkejutnya. Memang seriously benda ni memang real life. Okay, so esok Nia akan bagi tahu. Okay, bye. Jangan lupa like, share and subscribe, okay?